Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dalam sesi live Go Click Pictures. Uh, so, hari ini 9 hari bulan Jun, hari Rabu. Kita dapat menyaksikan kes COVID hari ini meningkat sikit. Tapi yang bagus dia ialah kes sembuh pun lagi banyak daripada kes jangkitan. So, kita mengharapkan angka yang aktif tu menurun dan kita ada kapasiti untuk perubatan, dan kemudian kita juga harapkan proses vaksinasi herd immunity 80% dan sebagainya berjalan dengan lancar dan berjalan dengan cepatlah supaya semua orang boleh pergi outdoor. So itulah dia topik kita hari ini. Jom outdoor, berbasikal. Untuk hari ini kita tak seorang-seorang, kita akan sembang dengan sahabat saya, Zaidi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya kita berjaya live dengan tak sangkut-sangkut. InsyaAllah akan datang kita akan perbaiki lagi sistem kita yang mana kita boleh. So hari ini kita berkenalan dulu. Okay. Berkaitan dengan basikal. Zaidi sebagai peminat hobi berbasikal. Okey, macam mana boleh memula dan apa aktiviti sekarang? Go Zaidi. Okey, terima kasih Syam atas jemputan pada hari ini untuk kita berkongsi sedikit cerita mengenai berbasikal bukan basikal berbasikal. Alhamdulillah kita melihat kes COVID semakin terkawal walaupun ada naik ada turun, dan ini mengganggu juga sebenarnya kita punya aktiviti outdoor. Macam yang Syam cakap lah. Okay. Macam mana saya bermula dengan berbasikal? Saya dah ada basikal mountain bike. Saya ingat 10 tahun dulu saya beli basikal mountain bike. Tapi saya pakai sekali dua, kemudian saya simpan dekat store. Ya? Formal lah. Formal sangat lah. Oh, formal okay, sangat. Formal lah. Okay, lepas tu dia memang macam ni, So nanti halfway nanti kita mungkin akan lebih santai lagi. Tak, satu benda. Okay. Aku selalu shoot interview hang tau. So itu adalah recorded video. Bila recorded video nak suruh hang cakap tu punyalah payah. Tapi kenapa bila dalam bentuk live ni tiba-tiba jadi lancar, jadi elok apa yang menyebabkan hang boleh bercakap dengan secara live ni? Okay, ni orang tu panggil practice make perfect. Semenjak PKP ni aku dah beberapa kali sindrom orang tua sindrom tu. Dah beberapa kali buat live ataupun teleconference, mesyuarat yang menggunakan maya macam ni. So practice make perfect. Tak perfect lah tapi going to so okay. Maknanya memang aktiviti work from home ni busy dengan meeting. Ada meeting, ada aktiviti lain lah. Tapi itulah berbalik pada soalan macam mana boleh recorded interview dengan live interview ni berbeza. So itulah. Selepas ni insyaAllah kalau ada program untuk di interview, insyaAllah boleh jawab dengan baik tanpa banyak Kami akan pisahkan Zaidi dengan formality. Okay. Let's try. Okay, teruskan. Macam mana hang boleh minat dengan basikal sejak bila dan apa sekarang tengah buat? Okay, sebab aku bukan sportsman. Okay, so minat main catur apa semua tu tak memberi orang kata peluh, tak keluar peluh lah. So tiba-tiba macam minat basikal lah. So masa tu aku beli basikal 10 tahun dulu, beli basikal dengan kawan. So kita orang try berbasikal lah. So tiba-tiba kawan tu halfway dia surrender. Dia kata basikal ni bukan dia punya cita rasa lah. So aku pun simpan basikal dalam store. So tu 2011 tau. 2011, 2012 macam tu lah. Simpan dalam store. Baru-baru ni bila start COVID apa semua ni, PKP dan sebagainya, rasa macam bosan apa semua, keluarkan balik basikal, repair sikit dan startlah berbasikal
Mula-mula dekat-dekat dulu. Dan musim basikal musim. tu dulu kan zaman 2010 2011 tu macam fiksi kan. So yang basikal ni tu dia boleh pakai untuk fiksi. Tak. Masa tu memang fiksi. Fiksi ni dia punya body macam road bike. Dia slim body tu kan. Basikal yang aku ada ni basikal mountain bike. Mountain bike untuk off-road, untuk ni lah, mountain bike punya ni. Okay. Tayar besar, body besar. Okay. Okay. Teruskan. Aku pun cycling sorang-sorang, layan layan jiwang kan. Okay, ambil gambar sana, post dalam Facebook. Aku buat hashtag cycling photos, cycling feed macam tu lah. So ada kawan-kawan sekitar-sekitar ni dia pun tag, dia kata kau kayu basikal ke? Aku pun ada basikal, so why not kita join sekali, kita kayu-kayu lah. So from there kita orang dah ada satu group yang berbasikal lah, semua mountain bike, lebih kurang dalam 10-11 orang. Bila kita orang sekali keluar berbasikal tu adalah dalam 10-11 orang. So ada kawan ni pula dia memang minat berbasikal tu. Dia lah yang ajar, okay, kita berbasikal, kita kena ada apps yang macam ni untuk kita track berapa kelajuan kita dan berapa jarak kita pergi. Dan dia pula tahu destinasi-destinasi yang kita boleh pergi. Contohnya kita nak kayuh ke Batu Arang, so kita takkan pergi kayuh basikal tu ke Batu Arang dan patah balik. Kita akan pergi ke Batu Arang, kita makan roti bakar arang telur goyang tu, barulah kita patah balik. Itulah bakar kalori lah. Bakar kalori, tambah kalori. Gain orang kata count memories, not calories. Okay. Alright. So kita cerita yang rutin bulan lepas lah. Masa berbasikal ni masih dibenarkan, rutin tu macam mana? Hari-hari berbasikal ke ataupun selang-selang ke macam mana? Okay. Kita tunggu orang semua free. Dia macam ni. Kalau ada kawan yang akan buka menu, kita panggil buka menu. Buka menu maknanya kita akan plan untuk kita pergi ke satu destinasi lah. Contohnya kita nak pergi, pernah dengar restoran Lembah Bernam? Lembah Bernam ni dekat Adeko Selangor lah. Dia hidangkan makanan-makanan eksotik kepada peminat-peminat makanan eksotik lah. Rusa, ikan-ikan sungai dan sebagainya. Wow. Okay, so kita akan kayuh daripada Kuala Selangor ke Lembah Bernam dan patah balik lebih kurang dalam 80 km. So untuk mendapatkan fitness supaya kita boleh kayuh 80 km tu, dalam minggu tu kita akan training lah. So kayuh. So aku target minggu ni dalam masa 5 hari ni aku nak dapatkan 80 ke 100 km dalam masa 4 ke 5 hari tu. So aku akan ambil 15 km ataupun 20 km sehari. So aku dapat bayangkanlah sejauh 80 km tu sejauh mana. So kita juga ada seorang follower kita ni, Amirul Syafiq. Amirul Syafiq penyamar, dia tanya paling jauh Abang Didi kayuh berapa jauh? Paling jauh. Okey. Yang saya cakap lah. Bernam pencapaian peribadi saya, kayuhan, saya nak cerita kayuhan pertama lah. Kayuhan pertama yang saya berjaya rekod kan. Sebelum tu saya kayuh, saya tak rekod. Setelah saya ada apps, saya rekodkan adalah 14.8 km. Dan saya rasa masa tu dah jauh dah bila orang tanya, kau kayuh berapa? Aku kayuh 14.8 km tau. 14.8, aku kayuh 148 km ke tau tak? Okay, then kayuhan paling jauh jarak dia adalah 65.1 km iaitu ke Fruit Valley. Yang ke Lembah Bernam tu 80 km tu, itu sebenarnya aku buat halfway je sebab masa tu ada hal, ada dentist appointment, so aku balik tu sangkut basikal kat belakang kereta, so balik lah dengan kereta. So soalan dia berapa jauh ke Abang Didi kayuh basikal setakat ni? Sehingga sekarang maksud dia kumulatif saya ingat ada ribu-ribu kilometer. Boleh sampai Russia paling jauh one off 65.1 km. 3 jam setengah. Tu jarak pergi balik ke jarak pergi saja? Pergi balik lah. One loop. Okay. Pergi balik. Belum capai lagi 100 km tu
Belum. Diorang ada satu term dalam berbasikal, diorang ada satu term yang diorang panggil Grand Fondo. 100 km ke 130 km ke tak pasti lah. Tapi ini pencapaian yang dicapai oleh mereka-mereka yang menaiki basikal road bike lah. Mountain bike saya tak pernah lagi lah dengar mereka dapat capai sejauh tu. Okay, so macam kau dia mountain bike, kebanyakan orang dia road bike. So mungkin antara yang tengah dengar ni pun dia tengah consider nak beli mountain bike ataupun road bike. Sebab kita dekat sini ada seorang Jepun tanya dia nak beli basikal lepas ni. Okay. Agak-agak dia nak beli basikal apa? Boleh pakai road bike kat sana? Okay, kalau kita duduk di kampung dan suka suasana yang outdoor, saya cadangkan kita beli mountain bike. Beli mountain bike yang spesifikasi dia agak baik dan kita boleh kayuh dalam denai-denai dalam laluan-laluan kampung, especially kalau Jepun kawasan kampung dia memang terbaiklah kalau dapat bawa mountain bike. Itu dekat sana tu ada apa pidot teringin dia nak bawa basikal ke sana tapi tak bawa lagi lah. Kita tengok yang ke depan ni mungkin Long Sayang Long Latik tu mungkin dia bawa kot. Ya. Okay, kemudian untuk macam kau beli basikal tahun 2011, macam sekarang ni dah 2021. Tengok harga basikal macam mana? Dulu lagi mahal ke ataupun dulu murah sikit ke, sekarang dah makin mahal sebab demand tinggi kan? Macam mana? Dia cakap macam ni, okay. Kalau basikal yang spek yang macam aku ada, dia panggil group set Shimano, mungkin harga dia sekarang 2000 ke atas. Tapi masa aku beli tu dalam 1000 lebih je. Tetapi teknologi sekarang boleh menghasilkan satu basikal yang harga dia lebih murah, affordable, bukan murah, affordable. Tetapi ada spesifikasi yang agak baik. Jadi sama ada harga tu lebih mahal atau lebih murah, saya rasa lebih mahal bila permintaan tinggi. Ini ekonomi sikit lah, bila permintaan tinggi, ada demand, so harga di pasaran akan lebih tinggi lah. So pada satu ketika nanti kalau harga rendah, dah tak nak orang berbasikal lagi, mungkin harga akan jatuh dan harga akan murah. Okey, orang yang macam mana yang patut main basikal ni? Orang yang berpendapatan yang biasa-biasa pun dah boleh main ke ataupun macam mana? Sebab kita ada kawan kita ni, Salman, tanya berapa kos nak beli basikal. Daripada beli basikal, lepas beli basikal ada pula nak beli padding, nak beli gearing lah, apalah, aksesori, helmet dan sebagainya, bukan setakat basikal je. Okey, kalau hang punya costing macam mana? Okey. Pernah dengar tak YBKJ cycling dan dia jatuh langgar lubang So benda tu viral. So ada basikal yang dia naik tu, ditunjukkan dan orang viralkan gambar basikal yang dia naik tu lah. So orang kata basikal tu harga dia 30,000, 40,000 kan. Kemudian ada komen seorang suri rumah ni, dia kata, tak sangka basikal suami aku ni harga dia 40,000, dia cakap dengan aku 3,000 kan. So harga basikal ni orang kata range dia sangat luas kalau ikut kemampuan kita lah. Kalau ikut kemampuan dan juga keupayaan kita. Kalau kita beli basikal yang mahal sekalipun dengan spek yang sangat baik tapi kita cuma kayuh sebulan sekali dan jarak yang kita kayuh pun mungkin dalam 50-60 km je, saya ingat kita perlu berbalik kepada tujuan kita berbasikal, iaitu untuk kesihatan dan juga untuk rekreasi. Wow, dia dan nak balik kepada tajuk kita Okey. Tajuk kita okey. Kalau sebab tadi dia cerita pasal berbasikal tu sukan ataupun lifestyle kan. Tapi sebelum kita ke situ lagi, apa lagi isu-isu lain yang dalam basikal ni, keselamatan ataupun apa lagi yang mungkin viral? Kalau hal cerita hang pun aku rasa hang pun ada pengalaman viral. Pengalaman viral. Ada pengalaman viral. Kayuhan paling kontroversi saya punya kayuhan adalah kayuhan ke Elmina. Okey, cerita sikit lah kan bagi pedoman ataupun bagi peringatan bersama So kayuhan ke Elmina ni antara kayuhan yang paling kontroversi dan antara kayuhan yang jauh yang kami buat lah. I think 56 km lebih kurang.
Dan nak ke Elmina daripada Kuala Selangor ni, kami melalui jalan-jalan yang bukan jalan kampung, jalan bandar, jalan perumahan dan sebagainya, panas, tak ada pokok. Dan saya rasa kalau kayuhan 65 km ke Fruit Valley tadi tu mengambil masa 3 jam setengah, saya rasa yang ini 4 jam lebih sebab kami banyak berehat, banyak minum air dan sebagainya. Jadi mungkin kena heat stroke tu, kami tak dapat berfikir dengan agak waras. Jadi setibanya kami di Elmina, kami bergambar-bergambar dekat gegelung terowong Pelangi tu. Macam saya cakap, kita punya hashtag cycling photos kan. So cycling kita kena ada photos untuk kita share lah. So ada beberapa rakan berbasikal, dia ambil gambar atas monumen Elmina yang tinggi itulah dekat roundabout tu. So kita cakap dia orang semua ambil gambar dekat puncak bukit roundabout Elmina tu. Saya ingat tinggi dia lebih kurang dalam 10 meter lah. So dia ada tulisan Elmina kat situ. Sebab tengok kepada kemudahan yang disediakan, macam memang boleh kita bawa basikal ke atas untuk bergambar lah. But then apa yang berlaku, kami pergi secara beramai dan belum pun sempat ambil gambar, ada orang ambil gambar kami. Dan bila kami balik sembang ni, tiba-tiba kawan tunjukkan ada screenshot Twitter. Dia kata buruk-buruk berbasikal ni buruk-buruk berbasikal ni dah buat hal dah. Elmina ni lah. Ya Elmina tu. So dia ada satu lagi gegelung Pelangi tu. Dan juga ada satu lagi dia macam bukit sikit. Ada ni ada macam bukit sikit. So itulah cerita dia. So ini menjadi pengajaran pada kami lah. So selepas tu bila kami berkayuh beramai-ramai dan bila kami nak ambil gambar, kejap, boleh ke kita ambil gambar kat situ, takut viral pula walaupun tak ada orang lain kat situ. So peringatan kepada kami lah. Jadi contohnya tapi benda tu tak benda tu menyalahi undang-undang ke tak? Dia tak menyalahi undang-undang, saya rasa. Dia menyalahi etika dan juga moral lah. So saya minta maaf kepada yang terasa atas kelakuan tidak sopan kami tu. Sebab saya rasa kalau dia menyalahi undang-undang dan sebagainya, tindakan undang-undang ataupun amaran ialah dari pihak berwajib tentu pun dah dikenakan kepada kami. Tapi alhamdulillah sampai sekarang perkara tu turut dilupakan sehinggalah pada malam ni dibangkitkan balik. Jangan risau, yang ni mungkin tak viral lah. Ya insyaAllah. Tak pas is pas. Okay. Pas is pas. So Elmina tu yang paling jauh kah? Bukan, Fruit Valley yang paling jauh. Elmina antara yang terjauh lah. Antara yang terjauh dan tak ada tempat makan yang menarik, yang sedap. Kalau kami jauh ke Fruit Valley sana, bila balik kami dah sampai kat Fruit Valley tu, kami ada tempat makan yang sedap. Roti canai kari daging kan. Kari kambing. Okay. Faham. Ada dia punya treat lah. So selain daripada sukan, sebenarnya dia untuk makanan, dia untuk ramak. Betul, untuk rekreasi. So lifestyle lah. Kita sebut ni lifestyle lah. Sebab bila berkayuh ni kita akan jumpa satu circle orang yang baru kan. Kita akan pergi tempat makan yang baru, yang kawan-kawan perkenalkan. Kita akan even kalau kita dah biasa pergi tempat tu pun, contoh kita dah biasa pergi Elmina, tapi kita naik kereta. So kali ni kita naik basikal, feeling tu lain kalau kita berbasikal pergi Elmina tu kan. So ini yang saya boleh kaitkan dengan lifestyle lah, sukan atau lifestyle. So saya rasa dia more to lifestyle. Okay, kita ambil simple lah. Kita ambil simple soalan daripada Hazwandi. Saya ada kawan berbasikal pasal dia nak try geng-geng Mat Datin bawa folding. Apa pandangan? Saya rasa saya macam berada di tempat kejadian masa tu. Itulah lain kali kalau nak cycling, jangan pilih tempat high end. Kalau tempat-tempat high end, banyak orang-orang high end. So mereka ni datang berkumpulan, naik kereta-kereta mewah dan mereka buka bonet, mereka keluarkan folding bike. So mereka keluarkan folding bike, saya tengok kesukaran seorang kakak ni lah, jangan cakap makcik lah ya, seorang kakak ni, sebab saya pun dah berumur juga lah, seorang kakak ni nak mengeluarkan basikal, dia folding bike dia berlipat-lipat kan. So dia nak buka, walaupun saya tak ada folding bike dan saya tak ada pengalaman buka folding bike, tapi atas dasar perikemanusiaan saya nak tolong.
kan. Tapi itulah bila mengingatkan Wandi kata nanti nak usia mak datin, so terus saya tak jadi. Sebab kebetulan isteri saya pun ada usia tu kan. So tak jadi. Kita ada lagi satu soalan lah. Okay. Agak-agak possibility nak upgrade mountain bike ke road bike, boleh ke? Soalan ni macam menarik ya. Okay. Saya ni seorang yang setia tau. Kalau saya dah stick on mountain bike, I will remain on mountain bike. There's no possibility for me, tak terlintas pun untuk tukar ke road bike. So I will maintain the mountain bike. Ya, mungkin hidup upgrade sikit mountain bike sebab lah. aku sendiri pun dia bila aku fikir nak berbasikal ni, aku fikir kalau kita masuk ke tempat outdoor, tempat hutan dan sebagainya, dia tak kacau orang tau. Macam kita kalau kita masuk road bike, kita berbasikal dekat jalan raya, kita kacau laluan orang. Yep. So aku lebih tertarik kepada nature tu lah. Yep. Betul tu. Cakap pasal tu nak sebut statistik sikit. Bukan statistik sangatlah. Pada tahun 2020 tahun lepas antara Januari hingga Oktober seramai 56 kematian melibatkan kemalangan berbasikal dan kebanyakannya berbasikal di lebuh raya. So selepas daripada kejadian ni dilihat tak ada road bike pun yang boleh berada atas jalan raya. Kalau tak, setiap minggu kita akan tengok highway latar tu penuh dengan basikal untuk turun ke Kuala Selangor. So sekarang ni dah tak ada lah road bike tu naik ke latar tu. Sebab kemalangan maut ya. Faham. Sebab latar tu kalau ikut highway tu memang kereta tak banyak So untuk basikal kereta tak banyak dan jalan dia sedap. Oh okey. Alright. Kita ambil soalan daripada Naim Lokman. Saya ada plan nak beli road bike 9 speed. Aku memang tak reti lah ni. So mungkin kau boleh jawab. Okay, Naim, road bike, kalau ada 9 speed ke, berapa speed ke, you always can upgrade. Yang penting kita mula daripada bawah dululah. Untuk kita try kesesuaian kita. Sebab saya dipahamkan rakan-rakan yang dah bertukar ke road bike ni pun ada saiz, ada ketinggian yang tertentu untuk orang-orang yang tertentu. Jadi begitu juga speed lah. Jadi kalau berbalik kepada soalan, in future boleh ke upgrade speed? Yes, you always can do that. Okay. Kita ambil soalan daripada Salman. Kenapa pilih berbasikal dan bukan jogging? Adakah lebih kepada style dan dan poyo? Soalan ni macam ni. Berbasikal sejauh mana basikal ni dianggap sukan? Okay. Sebelum saya jawab soalan Salman, saya ada pengalaman berjogging di KL Night Run. Kami panggil KL Night Run. Berjogging dengan saudara Salman dan juga beberapa rakan yang ikutlah. Jadi jogging, walaupun Salman dah biasa jogging kat KL, tapi saya boleh saingi dia punya pace larian jogging. Tapi berbalik kepada soalan kenapa pilih berbasikal selain berjogging, berbasikal adalah senaman kardio yang rendah risiko kepada otot dan juga sendi-sendi anda. Sebab kita takkan ada, insyaAllah takkan ada masalah sendi dan lutut, tumit seperti mana yang dialami oleh pelari-pelari apabila dalam jangka masa panjang lah. Okay. So kita pergi kepada Pidot. Aku tak tahu betul ke tak dia beli mountain bike. Aku tak rasa dia beli mountain bike. Dia ni hari-hari naik komuter. Macam mana nak beli mountain bike? Celah mana nak beli mountain bike dia? So kalau lah ada orang yang beli mountain bike, lepas tu dia berhenti berkayuh, momentum dia akan turun. Komen kau. Kalau macam mana kalau kurang kayuh, momentum akan menurun? Macam ni, katalah tak kisahlah beli basikal, kemudian kayuh, hari-hari kayuh kan, ataupun mungkin 2 hari sekali kayuh, dah dapat momentum tu dah. Tapi tiba-tiba lockdown kita rehat 2 minggu lah. Bila rehat 2 minggu ni, nanti nak balik kepada kayuhan tu, momentum dia macam mana? Mestilah drop kan? Betul drop. Sudah. Apa yang berlaku pada saya? Cakap apa?
Okay. Dengar? Hello? Hello, ya, boleh. Dengar? Okay. Uh, kita pada bulan puasa, bulan Ramadan, sebulan tu saya tak berkayuh. Saya tak berjoging. Jadi apa yang berlaku pada saya, momentum memang jatuh, semangat memang luntur, dan keupayaan untuk berkayuh semula tu mulai hilang. Okay. So nak cari balik momentum tu kena ada kawan-kawan sekeliling yang kuat lah, yang ajak, yang encourage kita untuk mula berkayuh balik. Kalau soalannya adakah momentum kita akan drop kalau kita dah biasa kayuh dan kita break for 2 weeks sebab PKP ke, sebab kita tak berapa sihat dan sebagainya, yes, momentum akan drop. Bukan momentum saja, even fizikal kita. Saya berkayuh ni, saya rasa saya punya peha ni dah orang kata dah, kalau sebelum ni pejal kan, dah rasa lembik balik dah ni. Fizikal pun terjejas jugalah. So memang sekarang ni basikal tak boleh, jogging boleh. So jogging memang kau tak akan berjogging? Jogging lah, nak keluarkan peluh, nak lepaskan gian. So aku jogging 2 hari sekali ke 3 hari sekali ke. Okay, so aku ada soalan lagi, tip untuk orang baru nak memulakan. Aku rasa tadi kita dah jawab, kita dia berkaitan dengan bajet. Ke ada faktor lain selain daripada bajet? Kita bajet ni daripada serendah-rendah sampai ke semahal-mahal dia tu, ada range dia tu. Ke ada faktor lain selain daripada bajet? Okay, selain daripada faktor bajet dan keupayaan kita, saya cadangkan, kalau anda seorang wanita, anda belilah folding bike dulu. Kita biasakan dengan skema kayuhan dahulu. Kalau anda seorang lelaki, belilah mountain bike dulu. Biasakan dengan kesukaran ataupun kepayahan mengayuh tu. Sebab kalau anda dah start dengan road bike, anda akan start dengan sebab road bike ni dia memang laju dan dia memang in a special circle, in a unique circle. So masa tu lah nanti akan sentiasa upgrade basikal, group set dan sebagainya. Jadi pada yang permulaan, pandangan saya dapatkanlah folding bike ataupun mountain bike. Dan sekiranya anda duduk di bandar, macam Syam cakap tadi, nak bawa basikal mountain bike masuk dalam komuter dan sebagainya memang tak boleh lah. Tapi folding bike kita boleh lipat dan kita boleh masuk dalam komuter. So kalau anda tinggal di bandar, leisure cycling ni, anda boleh dapatkan folding bike. Tak apa, orang akan kata apa kau ni kayu folding bike ni for kids, dia kata kan. Tapi itu bukan pandangan orang tu, kita kebelakangkan dulu. Yang penting kita punya niat dan juga kita punya tujuan lah untuk sihat. Dia berapa folding bike ni dalam cerita Alibaba berapa binatang apa dia tunggang? Oh, itu chopper. Soalan teknikal, bagaimana pengendalian gear depan dan belakang? Chopper? Oh, bukan folding bike. Bukan. Okay, soalan teknikal, macam mana pengendalian? Okay, pengendalian gear depan dan belakang. Gear depan dan belakang, berikan contoh. Main bedal, okay. Selama ni kayu main bedal je. Okay, kalau basikal dulu-dulu kita tengok gear depan tu ada tiga disc ataupun 3 plate. So basikal yang sekarang ni ada satu je. Maknanya tak berapa penting untuk kita tukar gear depan tu very frequent. Sebab yang penting gear belakang, kalau kita nak naik bukit, kita nak drop gear tu supaya lebih ringan untuk kita naik bukit. So bayangkan betapa panik seseorang tu kalau dia kena ubah daripada gear 1 hingga gear 3 untuk gear depan, dan daripada gear 8 untuk gear 6 gear belakang tu, so dia akan jadi clumsy lah kan. So sekarang ni saya tengok basikal gear depan dia dah ada single plate je, gear belakang je yang kita boleh tukar, mungkin dalam 6 ataupun 7. Macam Naim cakap tadi ada 9 speed kan. So Pidok bagi tahu juga dia 3x9 punya group set. 3, okey, banyak tu. 3x9 maknanya 3 depan, 9 dekat gear belakang tu lah.
Azwi Hazwandi dah ajak jom ride. Kita tunggulah lepas PKP nanti kita akan ride Lepas balik. Yep, yep, yep. So mungkin kita sebenarnya kita lepas ni kita mencari calon untuk kita nak bercakap. Kita nak lawan balik. Selain pada basikal, jogging, hiking, road trail semua. Apa road trail lah? Yang trail running. Trail running, yes. Semua tu boleh juga gantikan sukan basikal ni. Okey. Sebelum tu, target kau dalam berbasikal ni, adakah nak target 100 km ke ataupun nak keliling Malaysia ke ataupun macam mana? Tak ada personal target sebenarnya. Sebab berbasikal selain daripada lifestyle nak juga keep fit lah sebab dah berusia ni kan. Macam cakap tadi aku bukannya jenis sportsman, main bola tak pandai, main badminton pun macam cacah ya. So berbasikal lah. Sebab untuk makluman sukan perbandingan antara berbasikal dan berlari tadi saya dah cakap dah dia kurang risiko pada otot dan sebagainya. Tetapi untuk makluman, kalau kita berbasikal dan juga berenang, dia memberi impak yang sama sebanyak 41% kekurangan untuk kita terkena serangan jantung. 41%. Dia sama dengan berenang berbasikal ni. Tapi untuk kita berenang, kita kena pergi ke sungai, kolam renang sebagainya. Tapi untuk basikal, kita can cycling anywhere. So itulah dia punya advantage. Okay, berbalik kepada soalan apa target aku untuk berbasikal, aku tak ada target. Kalau boleh nak memperluaskan lagi circle dalam berbasikal ni, maksudnya nak mengenali lebih ramai kawan. Kalau sebelum ni aku boleh kayuh dalam 10 orang, mungkin akan datang nanti aku boleh kayuh lebih ramai. Dan juga impian aku nak, kalau tak dapat pun sekali lah untuk aku kayuh dalam hutan, betul-betul off-road punya yang ni lah. Tapi kena berlatih lagi dan juga kena ada basikal yang agak baik lah. Basikal yang 10 tahun tu dah quite antique, memang tak boleh masuk hutan lah, patah semua nanti. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Macam Hazwandi ni kata pernah ride ke Perak, tapi aku tak nak ambil lah sebab aku rasa cerita kalau kau berkayuh ke Perak, aku rasa 5 km sampai dah Perak. Tak, okey. Terlanjur, sebenarnya bukan ke Perak, Syam. Sebenarnya aku kayuh daripada Kuala Selangor ke Langkawi tau. Daripada Kuala Selangor ke Langkawi. Terkejut kan? Langkawi mana pula ni? Langkawi, betul Langkawi itulah. Kau cerita macam drive kereta pergi Sarawak. Tak, ini real. Okay. Masa tu aku ingat aku form 1 terpulanglah pada sesiapa yang nak percaya. Aku memang berharap ada beberapa rakan-rakan yang sama-sama kayuh mendengar kita punya siaran ni supaya dia boleh backup aku. Tapi tengok Jepun pun dah ketawa macam tu. Mana tak percayalah tu. Aku kayuh daripada Kuala Selangor ke Langkawi. Aku ingat nak sampai ke Langkawi lebih kurang seminggu kot. Tapi kami kayuh sampai di Perak kami tidur 1 malam, sampai di Kedah kami tidur 1 malam. Macam itulah kami kayuh bukan kayuh berterusan straight macam tu sebab kami ada berbeza-beza umur yang mengayuh kan. Kayuhan tu dianjurkan oleh Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia Kuala Selangor pada I think 92 ataupun 93, tak ingat dah, lama dah. So itu merupakan sejarah lah. Tapi masa tu media sosial tak ada, Instagram, IG, Facebook semua tak ada, so tak boleh upload. Kamera pun tak ada. Sebenarnya basikal tu pun basikal pinjam ke kawan sebab kawan encourage, jomlah kita kayuh. So kalau kau bagi aku pinjam, aku kayuh. So kayuh lah. So kayuh tu memang tak ada basikal naik lori, tak ada lah. Sepanjang perjalanan pergi tak ada, tapi balik kami balik naik ferry, kemudian kami naik daripada Kuala Perlis, kami naik lori askar sampai ke, saya tak ingat sampai ke mana, kemudian kami naik kereta api sampai ke KL. Kereta api bukan naik kereta api yang dulu tu, kereta api garage gerabak tu, bukannya yang duduk tu. Okey, tu tahun 1992. 92 atau 93.
Oh, aku 3 tahun lagi masa tu. 3 tahun. Tengoklah umur kita kan. Okey. Okey. So target dah. So apa-apa lagi yang ada soalan mungkin boleh kemukakan. Mungkin kita wrap up, kita dah setengah jam. Kalau ada soalan lagi mungkin boleh bagi tahu. So sebelum mungkin ada soalan apakah, mungkin kau boleh cerita dulu. Bukan cerita, kau boleh wrap up kan berbasikal, sukan ataupun aku nak cerita lah. Berbasikal ni dia kan makan dengan ambil gambar tu. Ambil gambar tu yang paling menarik sebenarnya, sebab kau pergi kat tempat-tempat yang kadang-kadang tu kita jarang-jarang pergi. Ya, betul. Macam aku cakap lah, kita panggil dia photo opportunity. Kadang tempat tu kita dah biasa pergi, tapi dengan berbasikal kita akan nampak perspektif yang berbeza dan kita ambil angle yang berbeza. So ni kat mana ni? Ni dekat Bukit Melawati je. Tak nampak pun angle yang macam ni dekat Bukit Melawati. Walaupun Bukit Melawati tu 2 km je daripada rumah aku lah. Macam tu. So photo opportunity lah. Tapi bila kita dah mula berbasikal, kita akan tahulah dekat mana kita boleh ambil gambar yang cantik. Yang angle tu kita kena ajar sikit lah. Ya, betul. Dan mungkin dia kena ada sparring partner yang pandai ambil Betul. gambar juga. Kalau betul, setakat yang selfie pening yang tak? kreatif. Yang kreatif. Nanti mungkin kita buat kursus untuk geng-geng basikal ni. Basikal dengan fotografer kena sekali. Kau kena faham macam mana angle tu. Kita kena tag team. Moderator tak mau cerita ke basikal patah? Tak payahlah. Itu kisah aku. Moderator ada pengalaman ke basikal patah? Bukan basikal patah, dia punya pedal patah. Oh, pedal patah. Dia punya track wear. Tu masalah. Sebab aku minat basikal juga, tapi daripada kecil dulu tak pernah lah basikal yang ribu-ribu ni. So dulu daripada dulu pun basikal yang murah-murah. Itu pun aku pernah masuk pertandingan lumba basikal pakai mountain bike, race kat atas jalan. Aku dapat nombor 7. So okey lah. Dengan tak pernah training apa, hebat. Dengan tak pernah training apa, 10 km racing dapat nombor 7. Aku ingat lagi yang masa last sprint tu aku ada 3 orang. Dalam 3 orang tu aku number 1 lah. So sprint last tu aku menang. Tapi yang best tu sebab aku tak training dan aku tak tahu teknik. Lepas habis sprint tu, sampai dekat barisan penamat tu, aku pusing, aku berhenti dan aku turun basikal, jatuh. Memang tak reti apa. Dia ni lah. Tapi yang basikal baru tu beli harga 400. Dia folding mountain bike. Pendek cerita, tak payah beli lah. Tak digalakkan Tak digalakkan sebab dia punya besi dia nipis sangat. Nipis. Bukan kosong tu, bukan kosong. Body dia berat gila, 20 kilo. Tapi 20 kilo, besi padat apa semua, tapi tang gearing tu dia sangat fragile. Yes, okay. So itu lah dia. Okay, last wrap up. Berbasikal, sukan atau lifestyle? Okay, pada saya kedua-duanya. Adakah ia sukan atau lifestyle? Pada saya kedua-duanya. Ia sukan, cuma sukan ni macam saya sebut, kalau sukan ni kita ada wujud pertandingan dan sebagainya, dia akan jadi sukan dan dia ditonton oleh ribuan orang sebagai penonton, sukan lah. Tapi kalau kita buat dengan tujuan keseronokan, bersaja, dia panggil rekreasi. So adakah ianya sukan dan lifestyle? Saya pilih kedua-duanya. Tapi saya nak sebut juga kat sini sebab ada juga isu-isu bila ramai sangat berbasikal ni, ada isu-isu kata berbasikal ni boleh menyebabkan anda mendapat buasir, ataupun berbasikal ni boleh menyebabkan anda seorang lelaki tu hilang kesuburan, dan ni disokong oleh fakta daripada Perancis yang siapa tak buat kajian, saya tak pasti, tapi saya dapat ni daripada Harian Metro yang wartawan penulisnya adalah Rashikin Mahin. Dia kata berbasikal boleh merendahkan kesuburan seorang lelaki sebab pemakaian kita yang ketat dan juga terdedah kepada haba yang tinggi. Jadi saya tak nak ulas panjang mengenai itu sebab yalah,
banyak bukti-bukti saintifik dan sebagainya jadi macam perbahasan pula nanti. Tapi untuk anda-anda yang nak memulakan basikal dan yang sedang berbasikal, jangan begitu terpengaruh dengan fakta-fakta ni. Dia bukan dakyah sebab dia disokong oleh fakta-fakta saintifik. Jadi ya kita ada cara kita lah untuk melihat bagaimana berbasikal membawa kesan yang baik. Dia dapat mengurangkan stres, depression dan juga dapat meningkatkan memori seseorang. Ini terbukti secara saintifik. Ya. Ini betul. Sebab saya seorang yang senang lupa. Senang lupa terutamanya nama seseorang lah. Kalau tak jumpa 3-4 tahun, bila saya jumpa balik saya akan senang lupa nama seseorang. Tapi semenjak berbasikal ni alhamdulillah lah macam boleh ingat pula macam tu. Ada peningkatan. Kalau selalu tertinggal barang pun, lepas berbasikal jarang tertinggal barang lah. Boleh kata macam tu lah. Sebab ada seorang kawan tu, dia ada GoPro. GoPro dia sangkut dekat leher. Kemudian dia terpaksa menghentikan perjalanan kami yang ramai ni sebab dia cari GoPro dia hilang, tak kat mana, kan? Dan dia cari, dia masuk rumah, dia geledah semua, cari tu cari ni, betul dia kata, tanyalah, kau cari apa, Syam? Tersebut nama pula. Kau cari apa? Dia kata cari GoPro. Aku tarik lah. Aku tarik lah rantai tu kan. Ni. GoPro ada kat leher. So, berbasikal lah anda untuk meningkatkan memori. Berbasikal. Okay. Thank you atas recognition tu. Alright. Okay. So, kita pun dah 40 minit. Thank you so much sebab join. Kita hadapi masalah daripada petang tadi. Akhirnya kita dapat juga stream dengan kemampuan yang kita ada. Thank you kepada semua yang join. Terima kasih banyak. Mungkin kita akan teruskan benda ni. Mungkin kita akan thank you kepada semua yang bertanya soalan, yang komen dan sebagainya, yang share. Thank you so much. Kita mungkin akan bersama lagi dalam sesi live akan datang. Kita tengok siapa pula yang akan jadi panel lepas ni. Okay, thank you. Assalamualaikum. Jom selfie. Siapa ambil ni? Dah ambil screenshot.